Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dachan hawa annyeonghaseyo, konnichiwa. What's up guys, bersama saya Kai Sensei belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan membincangkan topik bab 1 guys. Perkenalan perakaunan dengan subtopiknya ialah sejarah perakaunan dan perkembangannya. Okay, untuk belajar bersama-sama dalam video ini, anda dikehendaki merujuk buku teks. Okay, untuk buku teks digital, anda boleh dan latihan, anda boleh download di description dekat bawah. Begitu juga dengan bahan PowerPoint untuk guru-guru. Okay, bagi yang baru menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Apa kita tunggu lagi? Let's go! Okey guys, kita sambung lagi pengenalan perakaunan, iaitu sejarah perakaunan dan perkembangannya. Okey guys, yang pertama kita kena tahu standard pembelajaran iaitu objektif kita. Pelajar boleh menerangkan sejarah perakaunan mengikut urutan bermula dari era Babylonia hingga masa kini. Okey, sejarah perakaunan. Rekod perakaunan yang paling awal didapati di Babylonia pada tahun 3500 sebelum Masihi. Catatan tersebut dibuat dalam bentuk kepingan tanah liat. Okey, tengok gambar sebelah tu. Itu adalah kepingan tanah liat lah. Rekod dibuat macam tu. Okey. So, yang penting kat sini, okey, perkataan yang saya kuningkan tu. Rekod awal, Babylonia, okey, dan tanah liat. Itu keyword saya nak ingat. Okey, itu sejarah dia. Okay, dulu tak ada buku, tak ada kertas, so dia tulis dekat tanah liat. Okay, next. Lepas tu, kita pergi ke sejarah perakaunan. Pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan telah dibuat dengan menggunakan papyrus, iaitu kertas, dan calamus, iaitu pen di Mesir. Gambar tu menunjukkan kertas tu dipanggil papyrus dan pen yang digunakan dipanggil calamus. Okay, jadi keywords dia saya dah highlightkan kat situ. Tahun 400 sebelum Masihi, papyrus pelajaran tahu kertas, calamus lah pen. Okay, di Mesir. Okay, keywords ni penting kadang keluar dalam soalan objektif. Okay, seterusnya sistem catatan bergu. Okay, sistem catatan bergu ni bermula di Itali dan dipopularkan oleh Luca Pacioli pada abad ke-14 untuk memenuhi keadaan ekonomi yang semakin berkembang. Okey guys, tu gambar dia. Ada juga maklumat dekat situ dia Luca Pacioli ni dia pelajar kena juga tahu Luca Pacioli ni merupakan seorang ahli matematik berbangsa Itali. Beliau juga dikenali sebagai bapa perakaunan. Itu maklumat penting tu. Bapa perakaunan ialah Luca Pacioli. Kerana beliau merupakan orang pertama yang menyebarkan ilmu pengetahuan tentang sistem catatan bergu. Okey, menerusi buku matematiknya. Nama ni pun penting. Okey. Summa di Arithmetica. Okey. Geometria Proportiani et Proportionalita. Okey. Ni dekat sini saya tunjuk. Okay, Summa, ni tajuk buku dia. Summa di Arithmetica. Okay, Geometry, Proportio, and Proportionality. Okay. Tu buku dia lah yang terkenal lah yang melibatkan matematik dan sistem catatan bergu. Ingatlah gambar ni. So, nama dia kena ingat. Luca Pacioli ni dia perkenalkan catatan bergu. Kemudian, dia merupakan bapa perakaunan. Okey, buku dia aritmetik dengan geometri tu. Ingat perkataan tu. Okey guys, next. Seterusnya, okey, perakaunan kos. Okey, selepas revolusi pendestrian di England pada abad ke-17-18, okey, perakaunan kos telah diperkenalkan bagi memenuhi proses pengeluaran firma yang berkembang pesat. Biasa dia melibatkan kilang-kilang, so dia akan mengirimkan kos. So dia diperkenalkan perakaunan kos. Okay, pada abad ke-17 dan ke-18.
Maklumat yang sama dalam buku teks. Saya ambil dalam buku teks. Dan seterusnya ialah kemudian penubuhan IASC, iaitu Jawatan Kuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa. Ditubuhkan pada tahun 1973 ialah untuk menggalakkan penggunaan piawaian asas dalam perakaunan. So, awak kena ingat IASC ni tujuannya lalu untuk menggalakkan penggunaan piawaian asas dalam perakaunan. Okey, sekadar pengetahuan dia, tak perlu hafal. Okey. Yang banyak yang selalu keluar peperiksaan yang tadi Luca Pacioli tu. Siapa dia, bapa perakaunan yang memperkenalkan sistem catatan bergu dan penting sekali bukunya lah. Okey. Seterusnya kita tengok saja pembelajaran yang baru, iaitu menerangkan perkembangan proses perakaunan secara manual dan berkomputer, dan lagi satu menerangkan perisian komputer yang digunakan pakai pada masa kini. Okey, proses perakaunan telah melalui pelbagai perkembangan guys. Bermula dengan kaedah manual. Manual maksudnya tulis pakai tangan lah. Okey, hingga kini dia dah pakai komputer. Buat dekat sekolah tu, buat account tu tu semua manual. Okey, tapi dekat realiti ni, dekat pejabat, dekat firma-firma account, dia dah pakai komputer. Pelbagai perisian perakaunan telah dibangunkan di serata dunia. Di Malaysia, terdapat dua perisian perakaunan yang lazim digunakan dalam perniagaan, iaitu UBS, dia panggil UBS, User Business System, dan SAGE, orang panggil SAGE. Okey, apa kelebihan dia? Okey, kelebihan dia saya ringkaskan kat sini. Okey, dia boleh diakses oleh individu, diberi kuasa sahaja kerana kata laluan digunakan untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan rekod kewangan. Okey, kat sini kerahsiaan dan keselamatan rekod kewangan, maksudnya bila kita pakai sistem komputer ni, kerahsiaan dia dan keselamatan rekod kewangan dia lebih terjamin, lebih terjaga. Kedua, dapat mengurangkan risiko kerosakan dan kehilangan data. Bila pakai komputer ni dapat kurangkan risiko dan kehilangan data sebab dia ada simpan dalam cakra padat. Okey, ataupun cara cloud zaman sekarang ni. Okey, seterusnya dia juga menjana pelaporan yang telah dibetulkan dengan mudah dan G2. Okey, maksudnya segala pembetulan kesilapan dapat dilakukan dengan mudah. Kalau silap, mudah kita trace, kita jejak, kerana sistem ni dia akan kemaskini semua data yang berkaitan dan menjana pelaporan yang telah dibetulkan dengan mudah dan G2. Okay guys, maksudnya sekarang ni dah pakai komputer, dia lebih mudah lah. Ni penting dia, rahsiaan, mengurangkan risiko. Lepas tu kalau nak buat pembetulan, senang. Okay, mudah. Okay, next. Okay, kepentingan sistem maklumat. Ini objektif dia ataupun standard pembelajaran dia, pelajar boleh menerangkan kepentingan sistem maklumat perakaunan kepada entiti perniagaan. Apa pentingnya sistem maklumat ni, kita panggil SMP, kepada entiti perniagaan ataupun pada perniagaan. Okay, yang pertama, ia mengumpul dan menyimpan data. Semua data yang melibatkan transaksi perniagaan, dia boleh simpan. Itu pentingnya sistem maklumat. Kedua, memproses data untuk menjana maklumat yang berguna kepada pengguna keuangan. Okey, bila ada sistem maklumat ni, data yang kita boleh proses data untuk maklumat pengguna penjata keuangan lah. Okey, seterusnya menyediakan kawalan keselamatan aset perniagaan. Okey, boleh dibuat juga untuk menjaga aset kawalan keselamatan. Okay, seterusnya, membolehkan juru audit memahami sistem yang digunakan. Okay, bila dah ada sistem komputer, ada UBS ke lagi, nanti juru audit kerja dia dah mudah. Okay, mudah, senang dia nak verify, nak mengesahkan. Okay, seterusnya, membolehkan pakar dalam bidang percukaian merancang hal-hal berkaitan percukaian dengan tepat dan yakin. Sebab semua sistem dalam komputer senang tengok. Jadi bendanya dah teratur sistematik. Jadi ia sangat mudah lah. Okay guys. Rasa dekat sampai situ saja dahulu. Okay. Jangan lupa like, subscribe dan share.
Okey, dapatkan buku teks digital di description kat bawah. Okey, link latihan juga di bawah. Okey, begitu juga untuk guru-guru. Okey, bahan presentation ni ada online, jadi saya akan bagi linknya sekali. Okay, guys, jangan lupa tengok video-video saya yang lain. Okey, sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.